Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Hari ini saya mengungsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Tercalon Speaker Parlemen Johari letak jawatan Adun Gurun. Sealam spekulasi pencalonan bekas ahli parlemen Sungai Petani Datu Johari Abdul sebagai Speaker Parlemen semakin menjadi realiti apabila beliau mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli Dewan Undang Negeri Adun Gurun di Kedah pada Ahad. Dalam satu kenyataan menerusi kiriman video WhatsApp, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah itu mengesahkan beliau telah mengutuskan sepucuk surat kepada Speaker Dun Kedah Datu Johari Bulat bagi tujuan itu dengan ia telah sah diterima bertarik 13 Desember 2022. Jelas bekas pengurusi Parti Keadilan Rakyat PKR Kedah itu NT Parti. Surat itu menjelaskan beliau memaklumkan kepada Speaker Dun Kedah bahwa kursi Dun Gurun di sandangnya sebelum ini dikosongkan berkuat kuasa secara serta-merta pada tarik surat dihantar. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datu Speaker yang telah memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian secara aktif dalam Dun Kedah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada seluruh rakyat Gurun yang dan pengundi saya di sana. Tuan-tuan dan puan-puan telah pun memberikan kerjasama dan kepercayaan luar biasa terhadap saya dalam menjalankan tugas sebagai Adun Gurun. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dan saya yakin hubungan baik kita akan berkekalan dalam membangunkan negeri Kedah, kata beliau dalam satu kenyataan video yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada Sinar Harian pada Ahad. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengungsikan kepada Anda daripada Berita Harian. Perjanjian persefahaman kerajaan tidak berpelembagaan tak sah Muhyiddin. Kuala Lumpur Perikatan Nasional PN menyifatkan perjanjian persefahaman yang ditandatangani gabungan parti kerajaan semalam sebagai tidak berpelembagaan tak sah. Ngurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kandungan dalam perjanjian bercenggah dengan perkara 49E pelembagaan persekutuan yang menghendaki ahli-ahli Dewan Rakyat mengosongkan kursi hanya apabila mereka melompat parti. Katanya undang-undang anti lompat parti yang mula berkuat kuasa pada Oktober lalu tidak menghalang hak dan kebebasan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk mengundi di Dewan Rakyat. Tak ada mana-mana bahagian dalam perkara 49E pelembagaan persekutuan yang mengkehendaki seorang ahli Dewan Rakyat mengosongkan kursinya jika beliau tidak menuntut arahan parti dan pengundian mana-mana usul atau rang undang-undang. Malah hal ini dinyatakan dengan jelas menimbang rang undang-undang pelembagaan pindah nomor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, katanya dalam kenyataan hari ini. Beliau berkata perjanjian yang tidak berpelembagaan itu menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Sekiranya beliau yakin, katanya, tidak perlulah beliau mengambil tindakan yang tidak berpelembagaan ini. Lebih daripada itu, saya bimbang sekiranya perjanjian ini dianggap sah, kerajaan pimpinan PH akan memaksa ahli-ahli Dewan Rakyat mereka mengundi usul-usul dan rang undang-undang RUU lain pada masa akan datang, termasuk yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Ini karena seperti didakwa oleh Perdana Menteri, beliau telah pun mempunyai sokongan 148 ahli Dewan Rakyat, yaitu genap majoriti 2/3 ahli-ahli Dewan Rakyat yang membolehkan pindahan perlembagaan dibuat, katanya. Muhyiddin berkata sekiranya perjanjian persefahaman yang berunsur ini dianggap sah, tidak mustahil pindaan
pelembagaan yang bertentangan dengan naluri, alih-alih Dewan Rakyat dan nilai masyarakat di negara ini akan diluluskan oleh Dewan Rakyat secara paksa. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Saya jalan tugas secara pro bono. Pago mantan pengurusi Majelis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pihaknya tidak menerima sebarang elaun dan peruntukan ketika beliau memegang jawatan berkenaan dalam kerajaan sebelum ini. Beliau berkata ketika ini dia tidak lagi memegang jawatan berkenaan dan sudah meletak jawatan itu sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15 atas nasihat peguamnya. Sewaktu saya memimpin MPN pun saya jalankan tugas pro bono dan tidak memberikan allowance 1 sen pun. Keduanya, MPN ini adalah badan penasihat sahaja, bukan dan tiada peruntukan. Datuk Dr. Muhammad Puad, ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, ini bodoh yang cakap kita ini ada peruntukan tuh. Semaklah beberapa ratus juta yang ada, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majelis Kesyukuran Perikatan Nasional Parlimen Pago di Kompleks Sukan Pago dekat sini hari ini. Muhyiddin berkata MPN tidak ada peruntukan dan perakuan dikemukakan kepada kabinet untuk menyatakan apa tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Kalau ikutkan kiraan hari itu, kita ada 95 perkara, kabinet semua dah lulus dan semestinya ada implikasi keuangan itu soal kerajaan tetapi bukan peruntukan diberi kepada MPN. Kenapa bahalol sangat? Di mana bukti yang tunjuk saya dapat duit berjuta-juta? Semua pembohong, penipu. Jadi pada saya, dia patut belajar. Dah beberapa kali dia buat kenyataan tidak betul. Semua tak betul pasal niat dia jahat. Saya tak dapat peruntukan 1 sen pun. Faktanya adalah MPN badan penasihat. Nak terima, tak nak, tak apa. Pandangan, katanya. Sebelum itu, Muhammad Pod meminta Muhyiddin menjelaskan mengenai butiran pembelanjaan dana MPN. Beliau mendakwa Muhyiddin menerima dan beratus juta ringgit daripada Perdana Menteri ketika itu. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda. Berita panas, berita mengejutkan hari ini daripada berita harian. Dr. Mahathir letak jawatan pengurusi